أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang mulia ini, penghulu kepada segala hari, kita dapat sampai ke rumah Allah untuk kita tunaikan kewajipan kita kepada Allah, berhimpun beramai-ramai seminggu sekali di masjid menunaikan solat Jumaat. Sementara menantikan masuknya sembahyang fardu Jumaat ini, kita dengar sedikit tazkirah. Mudah-mudahan ia membawa kebaikan yang banyak kepada kita. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam 2 minggu berturut-turut khutbah Jumaat yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor adalah berkaitan dengan larangan mengumpat dan juga larangan menfitnah. Pada minggu lepas, kita semua telah dibentangkan oleh khatib tentang bagaimana mengumpat itu ialah apabila kita berkata sesuatu tentang kawan kita yang dia tak suka, ya, di belakang dia. Kalau dia dengar mesti dia tak suka, tapi kita cakap tentang perkara itu tentang dia di belakang dia. Kalau benda itu betul ada pada dia, maka itu dinamakan ghibah, iaitu mengumpat. Kalau kita bercakap tentang kawan kita, keburukan dia, dan keburukan itu tak ada pun pada dia, cuma kita ada-adakan, maka itu dikatakan fitnah. Mengumpat dan juga menfitnah adalah 2 dosa besar. Dia bukan dosa kecil yang boleh dihapuskan dengan ambil wuduk. Dia bukan dosa kecil yang boleh dihapuskan dengan kita dengar ceramah, duduk iktikaf dalam masjid, bukan. Dia adalah dosa besar yang mesti kalau nak dapatkan keampunan daripada Allah, yang pertama sekali kena jumpa orang yang kita umpat itu, orang yang kita fitnah itu. Kalau dia maafkan, alhamdulillah. Kalau dia tidak maafkan, perkara ini akan dibawa ke muka pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kita bertaubat kepada Allah. Yang itu kita dah dengar dah pada siri yang lepas. Pada hari ini, sementara menanti masuk sembahyang fardu Jumaat, kita dengar pula larangan mendengar orang mengumpat. Minggu lepas kita dengar larangan mengumpat. Tetapi orang mengumpat ini, orang menfitnah ini, kalau tak ada orang yang mendengar, dia tak jadi juga nak mengumpat. Dia jadi syok mengumpat tu sebab apa? Sebab ada orang duduk depan dia menganga mulut dengar dia mengumpat. Jadi dia pun naik syekh lah. Ada orang dengar dia mengumpat, ya, dia menfitnah orang. Kalau dia seorang-seorang, takkan dia nak fitnah cakap dengan dinding. Tapi oleh kerana di depan tu ada ramai orang dengar, ada ramai orang beri perhatian, itu, maka dia pun naik syekh, dia pun menfitnah lah, tanpa dia sedari bahawa mengumpat, menfitnah ni dosa besar. Tetapi oleh kerana rasa terangsang, kerana diberi sokongan oleh pihak pendengar, maka dia terlupa tentang dosa besar itu. Dia terlupa tentang api neraka Allah. Jadi siapa yang bersalah dekat sini? Yang mengumpat ke ataupun yang mendengar orang mengumpat? Dua-dua salah. Jadi kalau khutbah minggu lepas dah cerita tentang larangan mengumpat, tazkirah kita pada hari ini tentang larangan mendengar orang mengumpat. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim,
Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah kata sesungguhnya pendengaran kamu, sesungguhnya penglihatan kamu, sesungguhnya fikiran kamu, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sampai di mahkamah Allah, Allah akan tanya tentang apa yang kita lihat. Ya, apa yang kita lihat akan ditanya satu. Yang kedua, apa yang kita dengar. Jadi maknanya kalau kita mendengar orang mengumpat ini, orang menfitnah, kita dengar juga, maka kita sedang menabung dosa. Kita sedang menabung dosa. Dia memanglah dah berdosa dah. Kita yang mendengar ni pun sedang menabung dosa. Sebab apa? Sebab kita memberikan pendengaran kita yang sepatutnya digunakan untuk mendengar Al-Quran, yang sepatutnya pendengaran kita digunakan untuk dengar kuliah agama, tapi kita pergi dengar orang mengumpat, orang menfitnah. Jadi telinga kita tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dituduh dengan satu tuduhan. Apa tuduhan dia? Tuduhannya tidak amanah menggunakan panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para rasul, salah satu daripada sifat mereka ialah amanah. Apa makna amanah? Mereka amanah menggunakan segala kurniaan Allah. Allah bagi mata, mereka amanah guna untuk tengok benda yang berfaedah. Allah bagi telinga, mereka amanah, mereka dengar benda yang disuruh oleh Allah. Orang yang dengar orang mengumpat, orang yang dengar orang menfitnah, orang itu tidak amanah terhadap kurniaan nikmat mendengar yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kerana itu orang ini akan dihukum di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am. Apa kata Allah? Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, apabila engkau melihat, apabila engkau mendengar ada orang yang sedang mempermain-mainkan ayat-ayat kami, fa'arid anhum, hendaklah engkau hindarkan dirimu daripada majlis itu. Mana kita duduk dalam majlis itu, kita dengar orang mengumpat, kita dengar orang menfitnah. Allah kata fa'arid anhum, bangun, tinggalkan majlis itu, jangan duduk, kata Allah. Ya, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sebelum dia masuk kepada episod yang lain. Ya, dia mengumpat menfitnah ni, dia banyak episod. Mula-mula gear pertama, betul tak? Gear pertama tu tak panas lagi. Dia masuk gear kedua tu, dia punya lemak tu dah datang lah. Dia masuk gear ketiga, dia punya syahdu tu datang lah. Allah kata sebelum dia masuk gear yang kedua, kamu bangun, tinggalkan majlis itu, jangan duduk. Kalau kamu duduk juga, maka kamu akan dituduh sebagai orang yang redha dengan kemungkaran. Orang yang menfitnah itu sedang buat kemungkaran. Tiba-tiba kita dengar dia menfitnah, kita duduk melopong pula mulut tu sampai masuk lalat dalam mulut. Allah kata engkau telah redha dengan kemungkaran yang dibuat oleh orang ini. Ya. Jadi berapa tuduhan tu? Ya. Cuma tak tahu akta mana nak letak. Ya. Section berapa nak letak. Sebab di akhirat nanti tak ada section-section ni. Ya. Jadi tapi dah dua kesalahan lah. Kesalahan pertama apa dia? Tidak amanah menggunakan nikmat Allah. Makna pecah amanah. Yang kedua, redha dengan kemungkaran. Artinya kita dituduh bersubahat, ya, dengan penfitnah. Jadi sama-sama dapat dosa. Ya. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat lagi dia ajar kepada kita begitu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat ketiga, dia kata apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang senantiasa menghindarkan dirinya daripada perkara-perkara yang lara. Mengumpat, mengeji benda lara. Jadi dia takkan duduk. Dengar saja, tengok dah ada bunga-bunga nak mengumpat dia pun sapu punggung jalan. Tak dengar dah.
Tapi itulah, bila si pengumpat imannya dicabut, bila yang dengar umpatan pun imannya tercabut, maka kedua-duanya menikmati daging sahabat dia. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa dia? Orang yang mengumpat dan mengeji orang lain, menfitnah orang lain ni, sama seperti dia makan daging kawan dia hidup-hidup. Sedap tak makan daging? Sedap lah. Ya, daging sedap. Memang kita mengumpat ni sedap, tapi kita makan daging kawan kita hidup-hidup. Ibarat kata kawan kita tu duduk begitu, dia pandang depan, kita ambil pisau, kita toreh daging dia, kita goreng daging dia. Ya, kawan kita pandang depan, kita ikat dia, dia nak melawan tak boleh, kita ambil pisau, kita toreh daging dia, kita goreng. Oh, sedapnya. Begitulah ibarat orang menfitnah. Jadi yang mendengar berdosa, yang menfitnah lagilah berdosa. Tapi itulah akhir zaman ni, kadang-kadang dalam majlis ilmu agama pun orang menfitnah. Itu yang orang confuse tu, nak dengar tak dengar. Sebab yang memfitnah ni pun serbannya besar juga kadang-kadang. Ya, ini yang jadi, ni nak bangun ke tak bangun ni, nak bangun ke tak, ke nak bertakbir ni. Itu yang confuse tu. Apa pun tuan-tuan, siapa pun, hatta mak kita, hatta mak ayah kita mengumpat, memfitnah orang, bangun, jangan duduk. Tapi kalau kita hero, jangan bangun. Kita buat apa? Kalau kita hero, kita bela orang yang kena umpat tu. Ini lagi akhlak yang terbaik. Ya, kita bela. Ini yang Nabi SAW buat. Nabi kata apa? Tengok ni. Man radda an irdi akhihi, barang siapa yang membela marwah kawan dia, ya, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah, ya, Allah Ta'ala akan buang daripada muka dia di akhirat nanti api neraka. Kita duduk dalam majlis orang memfitnah, ya, fitnahnya Pak Imam, contohlah, ya, contoh, duit masjid yang hilang tu Pak Imam lah ambil tu, kita membangun. Awak cakap elok-elok sikit, saya tak pernah kenal Pak Imam kita, melainkan dia ni orang baik dan orang soleh. Kita bela. Allah kata siapa bela kawan dia, marwah dia sedang dicari-carikan oleh orang, marwah dia sedang dikoyak oleh orang, tiba-tiba dia bangun memberikan pembelaan, dan pembelaan itu betul. Allah kata keberanian kamu ini diberi sanjungan oleh Allah. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan ambil api neraka, buang jauh-jauh. Maknanya orang ini takkan disambar oleh api neraka Allah. Ada berani? Ada berani kita? Kalau ada berani, silakan. Tapi kadang-kadang takut juga, betul tak? Kalau yang memfitnah tu bapak kita, takkan kita nak lawan. Tak betul tu ayah. Ayah mengumpat jiran kita tu tak betul tu, dia bukan begitu. Nak kita, ayah kita kata, aku ni lebih dulu makan garam daripada engkau. Oh, diam-diam aja. Yang kita dah takut. Tapi kalau kita boleh bela kawan kita yang difitnah itu, Allah Ta'ala bagi ganjaran yang sangat besar. Ya. Satu ketika tuan-tuan, Nabi SAW dia tanya seorang sahabat dia, Aina Malik bin Duhsyam. Nabi tanya sahabat, mana budak nama Malik ni? Ya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki bangun, dia kata apa? Ya Rasulullah. Apa dia kata? Zalika rajulun munafikun la yuhibbullah wala rasulah. Ya Rasulullah, Malik yang kau tanya tu, dia itu lelaki munafik, dia itu lelaki yang tidak beriman pada Allah, dia tak sayang Allah, dia tak sayang Rasul. Nampak tu? Ini orang mulut dia ni, ya Allah, ya. Orang Islam jangan buat gitulah. Kita jangan meneraka-nerakakan orang. Ya, jangan. Bukan kerja kita lah. Nak hantar orang ke neraka ni, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Nak hantar orang ke syurga ni, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Tiba-tiba lelaki ni kata apa? Ya Rasulullah, Malik tu, dia tu apa dia? Zalika munafik, dia tu munafik ya Rasulullah. La yuhibbullah wa rasulah, dia tu tak sayang Allah, dia tak sayang Rasulullah. Baik.
dia menfitnah orang depan Nabi. Tapi Nabi ni orang yang hebat. Dia kata apa? Tengok Nabi kata apa? La takul zalik. Jangan engkau berkata demikian. Ya, jangan engkau berkata demikian. Ala tarahu, tidakkah engkau melihat bahawa dia ni qala la ilaha illallah? Tidakkah engkau melihat, engkau mendengar bahawa dia juga orang yang mengucap la ilaha illallah? Yuridu bidzalika wajh Allah, dan dia ucapkan la ilaha illallah itu untuk dapat redha Allah. Macam mana engkau kata dia munafik? Ibarat kita ginilah. Saya tanya datang ke surau ni kan, tuan-tuan, mana Pak Haji yang biasa duduk depan ni? Tuan-tuan kata, "Ji, ustaz jangan tanya, dia tu munafik tu. Dia tu ahli neraka punya orang tu." Saya kata, "Haji, jaga mulut sikit." Hari tu dia semayang sebelah saya dengar dia sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya dengar dia sebut. Kita tak boleh kata dia munafik, kita tak boleh kata dia apa pun. Bila dia dah datang masjid, kita saksikanlah bahawa dia ialah orang yang beriman. Jangan kita nak label dia ini, jangan kita nak cop dia ni, jangan. Bila dia datang masjid, dia ialah orang yang beriman. Nabi memberikan pembelaan. Jadi makna para ulama kata apa? Daripada hadis-hadis yang kita baca ini, bila kita sebagai pendengar orang yang menfitnah, kalau kita tak mampu nak cegah, nak bela orang yang difitnah itu, kita mesti bangun dan tinggalkan majlis tersebut. Jangan duduk. Kalau kita duduk, bermakna kita telah memberikan sokongan, kita telah redha dengan kemungkaran, kita telah tidak amanah dengan nikmat pendengaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan di akhirat nanti Allah akan tanya kita. Tapi kalau kita mampu untuk memberikan pembelaan, duduklah. Duduk, tetapi bukan duduk untuk mendengar episod umpatan yang seterusnya, tetapi kita patahkan segala umpatan dia. Kita patahkan segala fitnahan dia. Ya, dan kita berikan pembelaan. Dan orang yang membela insan yang difitnah, orang itu akan diberikan oleh Allah ganjaran besar. Apa dia? Di akhirat nanti api neraka tak sambar dia. Ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita ni orang Islam. Kita ni orang Islam. Salah satu daripada tanda bahawa orang Islam yang kita miliki itulah Islam yang sudah baik, ialah apa dia? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada tanda Islam dalam diri kita tu, Islam yang sudah matang, ialah kita tidak akan buat benda-benda yang bukan-bukan. Apa makna benda bukan-bukan? Benda yang di akhirat nanti akan dibicarakan oleh Allah. Ini makna dia, benda bukan-bukan. Ya. Kalau betul Islam yang ada dalam hati kita tu dah betul lah. Kalau Islam yang ada dalam diri kita, Islam yang matang, Islam yang tepat, kita takkan buat benda-benda yang akan merugikan kita di akhirat. Bila kita mengumpat orang, kita akan rugi di akhirat. Bila kita fitnah orang, kita akan rugi di akhirat. Ya, orang yang kita umpat tu tuan-tuan, nanti pahala kita habis, semua dipindahkan masuk ke akaun dia. Tuan tengok tak orang kena scammer? Dia kena scammer, dia simpan duit berjuta-juta dalam bank, scammer tu tipu dia, lepas tu habis duit dia terus pergi ke akaun scammer. Besok pagi dia cocok dekat bank, tengok dah kosong lah, tak ada duit. Dia pun tepuk dahi, mana pergi duit aku? Begitulah orang yang mengumpat. Ya, jadi insya-Allah kita jaga diri kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita. Seperti biasa, kalau tuan-tuan nak bantu perjuangan kami di sekolah tahfiz, di luar sana ada beberapa tabung, bolehlah campakkan 10 sen, 20 sen untuk pelajar-pelajar kami meneruskan perjuangan mereka menghafaz Al-Quran di madrasah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.